Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Tasnim Sulha binti Mat Tarmizi. Nombor matrik P141668. Hari ini saya akan membentangkan tugasan kedua iaitu rancangan pengajaran harian bagi subjek GGGE 5014 Kaedah Mengajar. Subjek yang saya pilih ialah Bahasa Melayu Tahun 2. Tarikh pengajaran pada 13 Mac 2024 iaitu hari Rabu. Waktu pengajaran selama 30 minit iaitu pukul 10 pagi hingga 10.30 pagi dan bilangan murid seramai 36 orang. Tema adalah perpaduan dan tajuk ialah hidup berjiran. Kemahiran fokus adalah membina dan menulis ayat. Berdasarkan DSKP Bahasa Melayu Tahun 2, standard kandungan bagi 3.2 ialah menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya, standard pembelajaran bagi 3.2.1 ialah membina dan menulis. Saya fokus kepada ayat. Objektif bagi pengajaran ialah membina 3 ayat berdasarkan gambar. Objektif yang kedua ialah menulis 5 ayat mengikut turutan gambar. Kriteria kejayaan untuk rancangan pengajaran harian ialah yang pertama ialah murid dapat membina 2 daripada 3 ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Aktiviti ini dapat dilihat pada langkah kedua iaitu murid membina ayat pada lembaran bergambar yang diberikan. Kriteria kejayaan yang kedua ialah murid dapat menulis 2 daripada 5 ayat mengikut turutan secara berkumpulan. Aktiviti ini dilakukan pada langkah 3 iaitu murid menulis ayat berdasarkan turutan gambar pada latihan yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 2. Kita teruskan dengan fokus. Yang pertama ialah strategi pengajaran SP iaitu penilaian. Penilaian dilakukan untuk menilai tahap kefahaman murid dalam membina dan menulis ayat. Yang kedua, nilai murni iaitu semangat bermasyarakat. Seterusnya, elemen merentas kurikulum EMK iaitu nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran ialah bertimbang rasa. Akhir sekali, kemahiran berfikir KB iaitu menjanakan idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah binti Adnan, nombor matrik P140228. Hari ini saya akan melakukan pembentangan bagi tugasan 2 iaitu pembentangan penulisan rancangan pengajian harian bagi subjek GGGE 5014 Kaedah Mengajar. Subjek yang telah dipilih adalah matematik bagi tahun 3 bagi kelas 3 Umar berkapasiti seramai 36 orang bertarikh 5 Mac 2024 berdurasi selama 30 minit. Tema adalah nombor dan operasi bagi unit 3 pecahan, manakala kemahiran fokus bagi rancangan pengajian harian adalah mengenal pasti pecahan wajar sebagai satu kumpulan. Merujuk kepada DSKP Matematik Tahun 3, standard kandungan bagi unit 3 adalah 3.1 pecahan wajar, manakala standard pembelajaran 3.1.1 adalah mengenal pasti pecahan wajar sebagai sebahagian daripada satu kumpulan. Objektif bagi pengajaran dan pembelajaran ini di mana pada akhir pembelajaran murid dapat mengenal pasti pecahan wajar sebagai sebahagian daripada satu kumpulan, dan objektif yang kedua di akhir pengajaran murid dapat menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 dengan tepat. Kriteria kejayaan bagi rancangan pengajaran harian ini adalah yang pertama, murid dapat mengenal pasti 2 daripada 4 pecahan wajar dengan melorotkan gambar rajah pecahan dengan betul sebagai sebahagian daripada satu kumpulan. Aktiviti ini akan dibuat pada langkah kedua selepas aktiviti induksi di mana guru akan melakukan demonstrasi potongan kek kepada pelajar untuk menunjukkan bahawa pecahan itu adalah datang daripada satu kumpulan yang sama. Selepas itu, pada langkah pertama, pelajar akan dipertontonkan dengan satu tayangan di mana
pelajar akan dapat mengenal pasti dua ciri utama pecahan wajar. Seterusnya, pada langkah kedua, pelajar akan membuat aktiviti pengukuhan di mana mereka sekurang-kurangnya dapat mengenal pasti dan menorehkan gambar raja dua daripada empat pecahan wajar dengan betul. Kriteria kejayaan yang kedua adalah murid dapat menyatakan 6 daripada 10 gambar rajah pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 dengan tepat melalui aktiviti padanan. Langkah ini dapat dilihat pada langkah 3 di mana pelajar perlu menyelesaikan masalah setelah mengenal pasti ciri-ciri pecahan wajar. Okey, strategi pengajaran yang telah difokuskan adalah berkonsepkan penilaian di mana penilaian ini merupakan kayu ukur untuk menilai sama ada pelajar bergerak seiringan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Jadi penilaian telah dilakukan pada langkah kedua dan langkah ketiga. Manakala nilai murni yang diterapkan bersesuaian dengan tajuk pecahan adalah adil di mana kembali kepada sifat pecahan itu sendiri perlu dibahagikan kepada saiz yang sama dan berasal daripada kumpulan yang sama. Seterusnya kepada elemen merentas kokurikulum adalah keusahawanan di mana implementasi bersifat adil itu ke dalam keusahawanan. Jadi untuk mencari ciri-ciri usahawan yang bagus adalah mestilah bersifat adil dan seterusnya kemahiran berfikir adalah menganalisis di mana pelajar perlu menggunakan ilmu pengetahuan yang sedia ada, mengenal pasti ciri-ciri pecahan dan seterusnya menganalisis serta memadankan pecahan wajar dengan padanan yang betul. Okey, saya akan sambung untuk pembentangan tugasan 2, rancangan pengajian harian. Nama saya Nur Alia binti Mizani. Nombor matriks P142143. Okey, untuk tugasan ini saya memilih subjek Bahasa Melayu tahun 3 bertarikh 18 Mac 2024, masa 8.15 hingga 8.45 pagi. Kelas 3 amanah, bilangan pelajar 36 orang. Murid, tema keluarga cergas. Tajuk kepada topik hari ini kata nama am dan kata nama khas. Kemahiran fokus pula kemahiran bertutur. Okey, untuk standard kandungan iaitu 5.1, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Untuk standard pembelajaran 5.1.1, memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks iaitu pertama kata nama am dan kedua kata nama khas. Okey, untuk objektif pembelajaran hari ini, murid dapat mengenal pasti kata nama am dan kata nama khas. Seterusnya, murid dapat membina 4 ayat menggunakan kata nama am dan kata nama khas dengan betul. Seterusnya, kriteria kejayaan. Murid dapat mengenal pasti 4 kata nama am dan kata nama khas berdasarkan gambar rajah dalam buku teks muka surat 6. Seterusnya, murid dapat membina 4 ayat menggunakan kata nama am dan kata nama khas melalui perbincangan kumpulan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai fokus. Pertama, strategi pembelajaran. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini melibatkan murid-murid akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari berkaitan dengan apa yang berlaku pada persekitaran mereka. Okey, seterusnya, nilai murni iaitu kerjasama. Murid bekerjasama secara berpasangan untuk mengenal pasti kata nama am dan kata nama khas pada langkah kedua sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, elemen merentas kurikulum iaitu kerjasama.
Dan yang terakhir, kemahiran berfikir iaitu menghubungkaitkan. Kemahiran berfikir menghubungkaitkan, pelajar dapat menghubungkait topik pembelajaran dengan topik yang telah dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Atika binti Abdul Aziz, P140467 akan membentangkan tugasan 2 pembentangan rancangan pengajaran harian RPH bagi subjek Kaedah Mengajar. RPH yang telah dibina adalah berdasarkan subjek Sains tahun 3 melibatkan kelas 3 Abu Bakar seramai 36 orang murid bertarikh pada 18 April 2024, 9.30 pagi sehingga 10 pagi iaitu kelas selama 30 minit. RPH ini dibina berdasarkan DSKP Sains tahun 3 melibatkan tema Sains Hayat bertajuk Pengelasan Haiwan. Kemahiran yang difokuskan dalam RPH ini adalah mengelas haiwan mengikut tabiat pemakanan. Standard kandungan bagi RPH ini adalah 4.1 iaitu tabiat pemakanan, manakala standard pembelajarannya pula adalah 4.1.1 mengelas haiwan mengikut tabiat pemakanan. Seterusnya, objektif. Pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menjelaskan 3 tabiat pemakanan haiwan iaitu haiwan herbivore, carnivore dan omnivore dengan memberikan contoh secara lisan. Yang kedua, murid dapat mengelaskan sekurang-kurangnya 5 haiwan mengikut tabiat pemakanan haiwan iaitu haiwan herbivore, carnivore dan omnivore. Bagi kriteria kejayaan RPH ini pula adalah yang pertama, murid berjaya menjelaskan 3 tabiat pemakanan haiwan iaitu haiwan herbivore, carnivore dan omnivore dengan memberikan 3 contoh haiwan lain secara lisan. Aktiviti ini dapat dilihat pada langkah 1. Seterusnya adalah murid dapat mengelaskan 5 daripada 9 gambar haiwan mengikut tabiat pemakanan haiwan pada carta pengelasan bersama rakan secara berkumpulan. Aktiviti ini dapat dilihat pada langkah 3. Fokus bagi RPH ini adalah dengan melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran penggabung jalinan, di mana beberapa kemahiran diterapkan dalam satu sesi PDP dengan harapan beberapa kemahiran dapat dikuasai secara serentak. Kemahiran berfikir, menganalisis, menyatakan dan 2 kemahiran proses sains iaitu memerhati dan mengelas adalah untuk menyokong pembelajaran ini supaya menjadi lebih menyeluruh dan juga integratif. Bagi penerapan nilai murni, sifat prihatin dan kasih sayang terhadap haiwan diterapkan dalam RPH ini. Di samping itu, sifat kerjasama dan tanggungjawab dapat dilihat pada aktiviti berkumpulan pada langkah 3. Seterusnya, elemen merentas kurikulum ataupun nilai tambah yang diterapkan dalam RPH ini adalah kelestarian alam sekitar dengan harapan dapat memupuk kesedaran, kecintaan, kepentingan murid untuk menyayangi dan menjaga alam sekitar yang terdiri daripada flora dan fauna sekaligus dapat diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, bagi kemahiran berfikir yang terlibat dalam RPH ini adalah kemahiran menganalisis, di mana murid mencerahkan maklumat menjadi bahagian yang lebih kecil untuk memahami objektif bagi topik yang telah dipilih. Aktiviti ini boleh dilihat pada langkah 3 melalui aktiviti pengelasan haiwan mengikut tabiat pemakanan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Mushidah binti Muhammad Fabri, nama matrik PIM 140421 akan membentangkan tugasan 2 individu rancangan pengajaran harian untuk subjek JJE 5014 Kaedah Mengajar. RPH untuk subjek Sains, tarikh 13 Mei 2024, masa 11 pagi hingga 11.30 pagi. Kelas 3 Bestari dan jumlah murid 30 orang. Sains tahun 3, tema Sains Hayat, 3.0 Manusia. Kemahiran fokus, sistem pencernaan manusia setiap kali pengambilan makanan. Untuk standard kandungan 3.3 pencernaan dan standard pembelajaran 3.31 memerihalkan proses pencernaan, 3.3.2
membuat urutan aliran makanan semasa pencernaan. Objektif untuk bahagian ini ialah menyatakan makanan dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur, melabelkan 4 daripada 5 bahagian yang terlibat dalam pencernaan. Untuk kriteria kejayaan, murid menyatakan makanan dihancurkan melibatkan gigi, lidah dan air liur selepas tayangan video. Murid dapat melabelkan 4 daripada 5 bahagian yang terlibat dalam pencernaan menggunakan kaedah pembincangan bersama kumpulan. Bahagian ini juga memfokuskan strategi pengajaran SP iaitu penilaian. Menilai tahap kefahaman murid tentang proses pencernaan manusia. Nilai murni, menyayangi diri, elemen merentas kokurikulum, EMK, sains dan teknologi dan kemahiran berfikir KB, menganalisis.